Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua penonton dan murid-murid cikgu. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam video pada kali ini di mana kita akan mengupas bersama-sama tajuk operasi bergabung melalui buku teks tahun 5. Jadi ini merupakan episod yang kedua untuk cikgu terangkan tentang tajuk operasi bergabung tahun 5. Yang mana belum berkesempatan untuk melihat video pertama boleh cek di channel cikgu untuk tonton dulu episod pertama sebelum teruskan ke episod ini, kerana ia bersambungan, jadi perlu tonton dulu episod 1 lah kalau mau lebih faham. Jadi sebelum kita teruskan, cikgu mengajak semua penonton dan murid-murid agar berkunjung ke channel cikgu Encik Guru SM di YouTube dan tekan butang subscribe serta butang loceng, dan bolehlah belajar daripada video-video pengajaran cikgu di YouTube cikgu ya. Ada video mengenai pelajaran buku teks matematik tahun 1, matematik tahun 4 dan tahun 5. Okey. Jadi di setiap video itu juga terdapat kuis Google Form. Kalau murid sudah belajar habis tentang video itu, boleh cek di ruangan description, ada situ link untuk masuk ke kuis Google Form. Jadi boleh cubalah kemahiran selepas menonton video pengajaran cikgu. Jadi kalau anda rasakan video ini menarik, bolehlah kongsikan kepada sahabat lain di luar sana supaya ilmu ini kita dapat manfaatkan bersama-sama ya. Jadi jangan kita lokek lah atau kedekut dengan ilmu kita ya. Jadi insyaAllah kita teruskan dengan video kita dengan episod kedua ini dengan tajuk operasi bergabung. Bagi yang baru berkunjung ke channel cikgu, cikgu harap pelajari dulu operasi bergabung di tahun 4. Di video di channel cikgu ada di sana, sebab di sana lebih asas sebelum masuk ke tahun 5 ini ya. Lagipun ini episod yang kedua, jadi pelajarilah dulu yang episod sebelum ini ya, dan juga episod di tahun 4. Okey. Jadi tanpa membuang masa, cikgu akan sambung pengajaran yang video pertama hari itu episod 1. Kita berhenti di bahagian tambah dan bahagi. Okey. Kita sudah pelajari tentang tambah dan darab serta operasi tolak dan darab. Kini kita masuk ke tambah dan bahagi. Kalau kita tidak dapat habiskan tajuk ini, kita akan sambung di episod yang ketiga ya, penonton-penonton. Jadi teruskan menontonnya. Okey. Jadi tambah dan bahagi kita tidak jumpa di tahun 4, kita jumpa di tahun 5. Okey, tentang operasi bergabung ini. Jadi macam mana syarat-syarat dia? Okey, ini contoh soalan. Dia ada soalan tambah di hadapan ini, dan kemudian dia ada soalan bahagi di belakang ini, operasi bergabung dia. Jadi macam mana? Siapa yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu? Adakah kita selesaikan yang tambah dahulu sebab dia di hadapan, kemudian baru bahagi, ataupun kita selesaikan bahagi dahulu, baru kita selesaikan tambah macam kita selesaikan operasi darab dan tambah di episod 1 kan? Jadi mari kita tengok tips di sini. Okey, tertib operasi dia, kita kena laksanakan dulu bahagi, kemudian baru kita selesaikan tambah. Sama juga macam yang di episod 1, tambah dan darab, kita selesaikan darab dulu kan. Jadi untuk bahagi pula, kita selesaikan bahagi dulu, kemudian baru tambah. Walaupun tambah yang di hadapan, kita kena selesaikan dulu bahagi. Cikgu nak selesaikan bahagi, nombor yang mana nak guna? Kita gunakan nombor ini, nombor yang kedua ini, dan nombor yang di belakang sekali. Jadi nombor besar ini, yang nombor kedua ini, bahagi dengan 65. Jadi kita buatlah 392.795 bahagi dengan 65. Jadi beginilah jalan kira dia menggunakan bentuk lazim. Bagi yang lemah sistem pembahagian, boleh ceklah di channel cikgu, ada sana tentang pengajaran bahagi. Jadi belajar baliklah tentang bahagi. Kalau tidak tahu tentang dua sifir begini macam mana mau buat cepat, cikgu ada ajar juga di channel cikgu, di video-video di channel cikgu tentang kaedah membina sifir 2 digit menggunakan kaedah tulang ikan. Belajar di sana. Jadi boleh cepat buat sifir 2 digit, boleh cepat buat bahagi. Okey, cari saja di channel cikgu. Okey. Jadi bila kita bahagikan
392.795 dengan 65 ini, maka kita dapatlah jawapan dia 6043. Ini belum lagi jawapan akhir ya, sebab kita ada lagi satu nombor yang di hadapan ini. Jadi nombor hadapan ini kita kena bawa, kita kena tambah dengan ini. Oke, jadi dia akan seperti inilah. 148.906 tambah dengan 6.000 yang tadi itu 6.043. Oke, jadi bila kita tambahkan seperti biasa bentuk lazim daripada belakang dahulu, maka kita akan dapatlah jawapan akhir dia 154.949. Jadi jawapan akhir di sinilah kita letakkan dia. Oke, jelas ya? Cikgu harap murid-murid jelas. Kalau tidak jelas boleh ulang semula video ini ya. Kaedah bahagi dengan darab ataupun tambah atau tolak, cikgu tidak akan terangkan secara terperinci. Boleh rujuk di video-video cikgu sebelum ini. Oke? Jadi jelas ya? Kena bahagi dulu baru tambah. Sekarang operasi tolak dan bahagi pula yang bergabung. Bagaimana pula syarat dia? Adakah kita kena buat tolak dulu? Macam ini. Tolak dahulu di hadapan, kemudian baru bahagi di belakang. Jadi siapa dahulu kita selesaikan rasa-rasanya? Tolakkah dahulu ataupun bahagi? Maafkan cikgu ya. Tolakkah dulu atau bahagi? Yang mana? Jadi kita tengok tips. Bahagi dahulu, kemudian baru tolak. Sama juga macam tolak dan darab. Kita buat darab dahulu, baru tolak. Jadi bahagi pun begitu. Bahagi dahulu kita selesaikan, kemudian baru kita selesaikan tolak. Oke? Nombor yang mana kita perlu guna? Gunakanlah nombor yang berdekatan dengan bahagi. Nombor ini, nombor yang kedua ini, bahagi dengan 35. 9.800 bahagi 35. Kita buatlah di sini. 9.800 bahagi dengan 35, dapatlah jawapan dia 280. Belum selesai lagi, belum habis lagi, kita kena ambil nombor yang di hadapan tadi, bawa ke bawah sini, kemudian tolak dengan 280. Dia akan jadi seperti inilah bentuk lazim. 84.576 yang ini tolak dengan 280 yang ini. Oke, maka kita dapatlah jawapan dia 84.296 sebagai jawaban akhir. Tulislah di sini. Oke, jelas ya? Jadi begitulah. Tambah dan tolak ini akan kita selesaikan selalunya di belakang. Kemudian kita selesaikan. Kita akan selesaikan dahulu bahagi dan darab. Jika ia melibatkan tambah, tolak, bahagi, darab. Okey? Jadi kena ingatlah itu. Okey? Kena ingat, kena hafal. Cikgu, kalau bahagi dahulu di sini, kemudian baru tolak di belakang, macam mana pula? Samalah juga. Kita kena selesaikan dahulu bahagi. Ya? Di mana-mana pun bahagi duduk, sama ada duduk di hadapan atau belakang, kita kena selesaikan dahulu dia. Okey? Tapi selesaikan guna nombor yang berdekatan dengan bahagi itu. Contoh ini bahagi. Siapa nombor yang dekat dengan dia? Nombor ini dan nombor ini. Selesaikanlah ini dua. Okey? Jelas ya? Kita pergi ke tajuk seterusnya, iaitu penyelesaian masalah. Kita nak habis sudah ni ya. Jadi penyelesaian masalah ini, dia tidaklah begitu rumit. Cikgu lajukan sedikit. Kita kena, bila masuk ke topik penyelesaian masalah, kita kena keluarkan dahulu dia punya maklumat. Contoh di sini. Seramai 576 orang pelatih Pusat Latihan Khidmat Negara PLKN telah tiba di kem Khidmat Negara Balik Pulau, Pulau Pinang. Terdapat 5 buah bas yang masing-masing membawa 40 orang pelatih lagi masih dalam perjalanan. Berapakah bilangan semua pelatih PLKN itu? Mari kita keluarkan maklumat yang ada. Jadi penyelesaiannya di sinilah. Maklumat yang diberikan ada 576 orang pelatih yang sudah tiba dan 5 buah bas dalam perjalanan dia membawa 40. Okey, ada 5 bas dalam perjalanan yang dalam setiap bas itu, dalam satu bas ada 40 orang. Jadi dia cari apa? Dia nak cari jumlah semua pelatih yang sudah sampai sama yang dalam bas tadi. Okey, jadi dia macam mana operasi dia? Dia ada tambah
kemudian dia ada darab. Tambah dulu, baru darab. Jadi, kita sudah belajar tadi di hadapan sekali di episode pertama. Kalau ada melibatkan tambah dan darab, siapa dahulu kita selesaikan? Siapa dahulu kita selesaikan? Jadi kita kena selesaikan dulu darab walaupun dia duduk di belakang. Oke? Jadi 576 tambah 5 darab 40. Kita selesaikan dulu ini 5 darab 40. Ya? Kenapa 5 darab 40? Kenapa bukan 576 darab 40? Kita kena gunakan nombor yang dekat dengan darab ini. Apa nombor yang dekat dengan darab? 5 dan 40. Jadi kita darabkan mereka berdua. Oke, jadi bila 5 darab dengan 40, kita akan dapatlah 200. Nah, ini 200. 5 darab 40, dia 200. 576, dia tetap 576. Oke, nah, jadi boleh sudah selesaikan ini? Nah, boleh. Jadi dia akan jadi macam mana? Kita tengok sini. Nah, ini dia terangkanlah satu persatu. Bagaimana 5 darab dengan 40. Maka kita akan dapat tadi 200 kan? Kita sudah nampak. Jadi 200 ini kita bawa kepada sini untuk ditambahkan dengan 576. 200 tambah dengan 576 yang nomor pertama tadi. Maka kita akan dapat jawaban akhir kita 776. Jawaban akhir kita di sini ialah 776. Nah, ini daripada buku teks lah cikgu ambil. Nah, sama kan jawaban buku teks dengan jawaban cikgu? Jadi bermakna penyelesaian kita sudah betul. Oke, jangan buat tambah dahulu ya. Sebab dia akan salah. Murid tidak akan mendapat jawaban ini. Kalau tidak percaya, coba murid buat 576 tambah dulu dengan 5. Kemudian jawaban dia darab dengan 40. Murid tidak akan dapat jawaban ini. Jawaban murid akan salah. Oke? Oke? Jadi cikgu harap jelas. InsyaAllah di video akan datang, cikgu akan terangkan pula tentang tanda kurung dalam operasi bergabung. Ini merupakan tajuk kecil yang terakhir dalam operasi bergabung ini di tahun 5 buku teks. Jadi cikgu bawa ke video episode ketiga kerana di situ ada satu teknik ataupun formula ataupun kaedah yang mudah untuk murid ingat. Siapa yang dahulu kita selesaikan, siapa yang kemudian kita selesaikan. Jadi sama-sama tonton di video episode yang ketiga, di mana cikgu akan kupas tajuk tentang tanda kurungan dan juga formula yang cikgu nyatakan tadi. Oke? Jadi lepas tonton 3 episode video cikgu tentang operasi bergabung tahun 5, bolehlah jawab kuis Google Form yang ada di ruangan description video ini. Oke? Jadi jumpa lagi kita di video episode yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.